Dan kita nak berbincang penguatkuasaan PKP di wilayah Persekutuan. Dan untuk itu kan bersama dengan Menteri Wilayah Persekutuan Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa. Assalamualaikum Tan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Tan Sri sering dilihat di media sosial ya untuk memberikan bagaimana turun padang untuk menyaksikan menyantuni pelbagai kelompok masyarakat. Ya. Jadi sebagai mukadimahnya mungkin dapat Tan Sri kongsikan melihat bagaimana dalam menepani wabak COVID-19 ini kita memuji kesiapsiagaan perancangan yang begitu teliti dan juga keberkesanan dalam menguruskan satu perkara yang amat kritikal tapi dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin, Tan Sri. Pertama dari segi nasional, kerajaan telah mengambil langkah yang sangat proaktif dan orang kata decisive dan tindakan-tindakan diambil awal. Kerana kita dapati banyak negara yang hesitate ataupun lambat kerana banyak perkara yang mereka pertimbangkan, akhirnya mereka menerima musibah yang sangat buruk. Sementara kerajaan kita mengambil langkah yang segera, walaupun terpaksa menanggung kesan-kesan misalnya dari segi ekonomi dan sebagainya, tapi sekarang ini terbukti pendekatan kita adalah sangat berkesan dan diuruskan secara hands-on. Jemaah Menteri memastikan setiap hari, ini dah hampir 1 bulan, Jemaah Menteri ada mesyuarat harian di mana perkembangan itu dilaporkan, kemudian tindakan diambil, diurustiakan oleh Majlis Keselamatan Negara. Kemudian macam bandaraya seperti di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur terutamanya, tentulah kita mesti lebih ke depan lagi dalam dalam melaksanakan kaedah memintas ataupun memotong rantaian jangkitan, kerana kita tahu bagi kawasan yang padat penduduk, bagi kawasan yang mempunyai kemungkinan berlaku konteks antara individu dengan individu itu tinggi kerana aktiviti perniagaan, perhimpunan dan sebagainya, maka kita ambil langkah yang lebih tegas lagi. Jadi sekarang ini boleh dikatakan alhamdulillah, pun begitu kita tidak langsung untuk kata relax. Kita nampak saja ada saja indication ada outbreak, walaupun mungkin 20 orang dalam satu kawasan, kita kenakan enhance MCO supaya kita orang kata trace and treat punya pendekatan tu dilakukan dengan segera. Jadi pendekatan yang berfokus yang diamalkan oleh Kementerian Kesihatan ini ternyata sangat terbukti. Walaupun macam saya katakan tadi, dia memerlukan tenaga yang ramai dan semua orang terpaksa berkorban. Walaupun sebahagian besar itu adalah orang yang tidak berkemungkinan terkena, tetapi kaedah dia tidak boleh maknanya dibuat secara kumpulan-kumpulan. Mesti semua sekali mematuhi satu kaedah yang sama, barulah kita dapat mengekang penularan itu dengan cara berkesan. Jadi setakat ini alhamdulillah. Ya, walaupun saya juga terbaca satu komen Tan Sri yang melihat kepada segelintir sikap warga asing saat dikenakan tindakan mereka ni ada cabaran-cabaran tersendiri. PBT terpaksa bekerja keras untuk memastikan semuanya selamat. Baik, Tan Sri melihat kepada Kuala Lumpur tadi Tan Sri dah sebutkan hub kepada pelbagai perniagaan. Jadi kalau kita melihat zoom in kepada peniaga kecil yang biasa bergantung kepada pendapatan harian yang terpaksa berkorban, tutup kedai dan sebagainya, cara untuk memastikan mereka ni selesa dan juga menerima dengan sebaik mungkin arahan-arahan yang telah pun kita kuatkan sekarang. Setakat ini alhamdulillah, macam saya katakan tadi di wilayah terutamanya di Kuala Lumpur, memang kita faham ramai sekali peniaga-peniaga kecil, pemilik warung, penjaja dan sebagainya, dan kita sangat memahami kehidupan mereka bergantung kepada pendapatan secara harian. Namun begitu, itulah juga yang akan menjadi punca kepada kemungkinan penularan. Sebab itu kerajaan mengambil langkah memperkenalkan inisiatif prihatin hari itu dengan mensasarkan antara lain adalah pada kumpulan itu. Kumpulan penjaja, peniaga, penyewa-penyewa premis, penguasa tempatan dan sebagainya. Sebab macam saya katakan tadi, virus ini dia tak kenal miskin ataupun kaya, orang kecil ataupun orang besar, tetapi kalau sekiranya aktiviti-aktiviti itu tidak dikekang, maka kemungkinan penularan itu boleh berlaku dalam masa yang paling singkat sekali. Jadi ini pengorbanan yang harus semua orang fahami, dan kita alhamdulillah rakyat Malaysia setakat yang saya dah perhatikan, orang kita ni dia semangat
kerjasama dan juga kepatuhan dan juga kefahaman mereka itu sangat-sangat baik, kita tidak timbul masalah yang besar, misalnya ada resistance, ada tidak bersetuju dan sebagainya. Itu telah membolehkan kerajaan mengambil tindakan seperti mana yang telah dirancangkan. Tentang kesulitan dan kesusahan mereka itu, kerajaan sangat-sangat memahaminya. Sebab itulah inisiatif prihatin itu yang disebut sebagai sebahagian dari package rancangan ekonomi prihatin itu memfokuskan, mensasarkan kepada orang kecil juga, tidak tertinggal. Bukan hanya soal kepentingan kilang, industri ataupun pelabur besar, tetapi individu-individu. Sehingga bahkan apa yang Amat Berhormat Perdana Menteri kata, no one is left behind. Jadi semuanya diberikan perhatian, hatta soal sewa rumah mereka, hatta soal sewa premis mereka, bantuan mereka secara peribadi, yang mana disebutkan oleh dalam satu rancangan di Indonesia sebagai satu perkara yang dianggap luar biasa, jarang negara melakukan demikian, tapi kita telah melakukannya, yang menyebabkan kerajaan terpaksa menyediakan peruntukan sebanyak 260 bilion. Dan kita berani melakukan itu walaupun dia agak unprecedented, tidak pernah dilakukan sebelum pada ini, tetapi dia telah menghasilkan kesan yang sangat baik. Ya. Dan kalau kita bercakap tentang fokus Tan Sri kepada Kementerian Wilayah Persekutuan, pastinya walaupun dalam keadaan kita diuji sebegini, pastinya perancangan tetap berjalan lancar untuk memastikan kestabilan dalam segenap aspek. Apa fokus yang dapat dikongsikan dengan penonton? Ya, kalau kita memahami keadaan struktur ekonomi negara kita, enjin kepada ekonomi negara itu boleh katakan berpusat sebagai besarnya di Kuala Lumpur. Pertumbuhan KDNK kita yang dipacu oleh misalnya sektor pembinaan ataupun sektor perdagangan, sektor pelancongan, segala-galanya berlaku di Kuala Lumpur dan wilayah persekutuan. Sebab itu amatlah penting kita menguruskan wilayah persekutuan, khususnya Kuala Lumpur, bukan saja dalam konteks soal kesihatannya atau penularan wabaknya. Kita mesti menguruskan Kuala Lumpur sebagai satu enjin, sebagai satu jantung kepada seluruh kesegaran ekonomi negara. Jadi sementara kita mengekang supaya wabak itu tidak menimbulkan bahana ataupun musibah yang besar, kita mesti juga membuat persiapan supaya dinamisme Kuala Lumpur sebagai enjin pertumbuhan itu, sektor pembinaannya, sektor perdagangannya dan sebagainya akan terus berkembang. Sementara aspek sosioekonomi, soal urban poverty, soal gelandangan, soal pemilikan rumah, itu juga mesti diseimbangkan kerana kalau kita hanya melihat kepada indikator ekonomi, kita lihat hanya kepada pertumbuhan KDNK, ya, ataupun mungkin kita tengok kepada pendapatan per kapita, secara angkanya mungkin kelihatan cantik, kelihatan macam okey. Tetapi kita harus melihat lebih dalam daripada itu. Sebab itu saya menyatakan sementara pendekatan dan polisi di Kuala Lumpur khususnya, kalau saya sebut wilayah persekutuan itu, rujukan utamanya di Kuala Lumpur, untuk memastikan kita menjadi satu bandaraya yang dinamik, berkembang, tumbuh dan sebagainya, maka aspek kecil itu kan tidak boleh ditinggalkan. Walaupun katakanlah soal gelandangan. Kalau gelandangan berkeliaran di sana-sini, bukan saja membahayakan kepada mereka, bukan saja melambangkan tiadanya keadilan sosial dalam sesebuah negara. Barangkali juga dia melihat kepada aspek pelancongan. Kalau kita pergi melancong, kalau kita tengok di sana-sini ada gelandangan dan sebagainya, dia tidak memberi satu gambaran yang baik. Maka walaupun dilihat kecil, mungkin yang melibatkan 1,000-2,000 orang, kita harus menguruskannya dengan baik. Begitu juga kalau masalah-masalah yang lain lebih-lebih lagi lah tentang bagaimana soal pemilikan perumahan ataupun yang saya berikan tumpuan banyak sekarang ini yang sedang kita buat polisi yang kita lihat semula, termasuklah soal kemiskinan bandar, urban poverty. Jadi ini satu perkara yang sangat kompleks, tapi kebetulannya kerana saya itu disiplin latar belakang saya adalah urban planning, urban management dan town planning. Jadi saya melihat perkara itu daripada skop yang berbagai-bagai walaupun saya memerlukan masa sedikit. Jadi harus ada keseimbangan. Kuala Lumpur juga mesti dilihat secara fizikalnya, secara spasialnya,
satu bandar yang bersih. Semalam saya bercakap tentang smart city, tentang green city dan juga tentang safe city. Dan yang perancangannya teratur, tersusun, tetapi aspek-aspek yang tidak dilihat secara fizikal itu juga mesti diberikan perhatian. Ya, tadi bersebut tentang Green City tadi, pastinya ada pelaburan dalam konteks penyelenggaraan ya untuk kerja pembersihan penyelenggaraan supaya roh Green City itu dapat kita jelmakan, Tan Sri. Ya. Ini makan masa sedikit, makan memasa. Saya sedang melihat kepada setengah program yang sudah berjalan. Sebenarnya di Kuala Lumpur banyak inisiatif yang telah dilakukan. Tinggal lagi keberkesanan. Ya. Misalnya kita ada program yang kita panggil River of Life. River of Life ni bagaimana nak menjadikan lembangan sungai Gombak dan sungai Kelang yang menjadi sejarah kepada terwujudnya nama Kuala Lumpur itu sendiri sebagai satu lembangan yang positif, dinamik, indah, cantik dan sebagainya. Lalu kerajaan telah melancarkan dah hampir 10 tahun sebenarnya River of Life dengan perbelanjaan lebih kurang 3.4 bilion ya. Tapi keberkesanannya sejauh mana? Jadi kita lihat selepas 10 tahun kualiti air di kedua-dua sungai ini hanya meningkat sedikit saja. Kenapa? Kerana ada masalah lain. Discharge, masalah disiplin, masalah buang sampah ke dalam sungai dan penjagaan sungai yang tidak teratur dan sebagainya. Jadi keberkesanan ini kita kena lihat semula. Begitu juga kalau kita katakan Green City tadi. Green City bukan hanya soal adanya lanskap, adanya pokok, tetapi green dalam arti kata kita tidak lagi menggunakan plastik misalnya ya. Kita mesti mewujudkan bandar yang lebih mampan, yang lebih sustainable dan sebagainya. Jadi ini semua perancangan ada, kemudian pelaksanaannya itu sampailah kepada peringkat warga kota itu sendiri. Jadi dia merupakan satu perkara yang kompleks. Begitu juga kalau kita kata safe city. Bila kata safe city, selagi warga kota tidak merasa selamat berada dalam Kuala Lumpur, takut diragut, takut dirompak, takut disamun ataupun perlakuan jenayah besar dan kecil, maka kita tidak boleh menganggap Kuala Lumpur sebagai safe city. Tapi kaedah nak melaksanakan safe city itu ada berbagai-bagai. Termasuklah memastikan Kuala Lumpur ini mempunyai mata dan telinga yang banyak. Maksud saya harus ada litar-litar kamera yang dapat sentiasa memerhatikan apa saja yang berlaku di sekitar Kuala Lumpur. Dan itu barangkali tak cukup dengan hanya closed circuit. Macam biasa pakai closed circuit. Sekarang ni kita mungkin melihat kepada kamera yang boleh membuat facial recognition. Kajian terhadap behavior yang dilihat sebagai abnormal yang boleh membolehkan kita mengambil tindakan seawal mungkin sebelum berlakunya perbuatan-perbuatan jenayah. Vandalism misalnya. Jadi ini semua terpaksa dilihat sebagai satu perkara yang kompleks dan pelaksanaannya memang memakan masa, tetapi yang pentingnya harus ada awareness bagi mewujudkan Kuala Lumpur sebagai sebuah bandar bertaraf global yang menerima kunjungan. Dia juga adalah cerminan kepada lambang kemajuan dan juga advancement sesebuah negara. Jadi harus dilihat secara fizikal, harus juga dilihat secara dari sudut aspek-aspek yang lain. Dan itu insya-Allah kita mula berikan perhatian. Saya rasa pegawai-pegawai saya di kementerian dan juga di bandaraya dia mula memahami prioriti-prioriti yang saya mahukan. Saya pun telah spell out daripada sudut housingnya, daripada sudut smart city-nya, daripada sudut safe city, dari sudut green city dan sebagainya. Ini telah sudah pun dimulakan. Sebahagian memperkasakan agenda yang telah ada, sebahagian juga memerlukan pada idea-idea dan gagasan-gagasan yang baru. Ya. Tan Sri mungkin melihat bagaimana komitmen NGO yang banyak juga menggerakkan ya aktiviti dan juga nari di Kuala Lumpur, misal kata yang memberi makan kepada gelandangan dan sebagainya. Mereka ini menjadi penggerak pentinglah yang menyantuni orang di jalanan dan sebagainya, memberi rumah sewa pada kadar yang murah. Jadi selepas berakhirnya PKP, apa perancangan kepada golongan ini? Mereka sekarang ini di tempat yang sangat selesa, yang diberi makan terjamin. Selepas ini apa arah tujunya? Sebenarnya NGO harus menjadi sebahagian daripada stakeholder dalam pembangunan dan kemajuan negara. Saya fikir dalam negara kita ini gerakan badan-badan bukan kerajaan itu merupakan satu daripada driving force yang penting. Cuma baru-baru ini timbul sedikit macam
misinterpretation. Ada dikatakan NGO tu tidak digalakkan, NGO tidak dibenarkan. Macam ada satu sikap not so friendly towards NGOs. Yang realitinya sebenarnya tidak begitu. Yang kebimbangan kita pada waktu itu, oleh kerana ini wabak, kita bimbang takut pendokong NGO kita yang terkesan ataupun dijangkiti oleh virus yang berbahaya itu. Lalu kita katakan biarlah frontliners itu orang yang telah terlatih dan mereka-mereka yang memang tugas hakiki mereka. Sebab kita ada PDRM yang cukup, kita ada anggota rela yang cukup, kita ada anggota APM yang cukup. Ya, jadi biarlah mereka itu berada di frontliners. Tapi kalau kita bawa volunteers ke dalam, seolah-olah kita bawa askar simpanan dalam medan perang yang sangat berbahaya. Jadi kalau kesiapsiagaan mereka tak capai level tertentu, kita bimbang takut mereka terdedah. Misalnya NGO seberapa boleh bila dia beri bantuan makanan, soup kitchen, apa dia panggil soup kitchen apa sebagainya, mereka nak buat delivery sendiri, mereka nak memilih sendiri klien mereka siapa yang mereka nak beri dalam keadaan normal. Jadi bila datang PKP, mereka masih nak lakukan dengan cara yang sama. Tapi kita di Majlis Keselamatan Negara bila kita bincang, kita dapati telah pun berlaku beberapa insiden di mana mereka itu, sebab waktu itu tahap kepahaman tentang coronavirus ni tidak begitu mendalam, tidak begitu meluas. Jadi setengah orang kata tak pakai mask tak mengapa. Yang ada simptom saja pakai mask. Setengah orang kata kalau ada tanah untuk buat disinfecting itu, maka dah lalu tanah itu, maka selamatlah kita dan sebagainya. Jadi ini semua kerana tahap kefahaman pada saat itu. Jadi mereka rasa tak mengapa. Jadi mereka pergi ke red zone misalnya. Mereka pergi ke tempat-tempat yang kita merasakan boleh mendedahkan mereka. Lalu dibuat peraturan, NGO bolehlah stay back dulu ataupun mereka menghantar bantuan, tapi pengedarannya biarlah dilakukan oleh pihak-pihak yang kita rasa lebih bersedia. Dan itu telah diterima secara bercampur-campur, mixed reaction, dan ada juga yang melihatnya sebagai satu benda yang negatif kerana kita sengaja tak nak NGO. Sebenarnya tidak begitu. Yang pentingnya kita nakkan pada penyelarasan. Juga kerana bantuan datang bertumpuk. Tempat yang dapat banyak berlonggok-longgok. Tempat yang tak dapat langsung. Lalu kita cadangkan NGO hantar kepada satu badan, JKM misalnya. Kemudian pengedaran itu dibuat berdasarkan kepada needs, keperluan. Itulah yang telah berlaku. Itu dia. Dan masa yang terhad ni mungkin dapat Tan Sri kongsikan, tadi ada sebut tentang zero tolerance dalam masa untuk memberikan kemajuan di saat kita berdepan dengan musibah. Ada perancangan yang teliti, pada masa yang sama wawasan yang jelas terhadap Kuala Lumpur. Apa perkongsian Tan Sri? Ya, itu saya fikir ini satu benda yang dinamik. Sama ada waktu wabak, kita sekarang harus memikirkan apakah perkara-perkara positif yang boleh kita pelajari, dan tidak kurang pentingnya kita mula memikirkan post PKP. Sekarang ini nampaknya keadaan semakin terkawal. Misalnya epicenter kita berlaku di Seri Petaling. Now Seri Petaling dah clean up. Kluster yang besar, kluster Tablir, kluster itu telah pun dapat kita trace dan tindakan-tindakan telah diambil, walaupun sekarang ini sudah sampai pada generasi kelima penularan, tapi ia dalam keadaan terkawal. Jadi kita sudah pun pelajari banyak perkara di saat ini. Jadi adalah penting sekarang ini kita memikirkan post PKP. Iaitu janganlah kita menganggapkan kalau misalnya katalah dalam masa seminggu lagi kes-kes baru diumumkan KKM makin menurun sehingga angka single digit misalnya. Maka kita pun mula memikirkan kita nak balik kepada keadaan biasa, kita nak solat tarawih macam biasa, kita rasa nak balik kampung, nak beraya macam biasa. Lepas raya sebulan pula open house, jamuan sana, jamuan sini. Saya fikir pertama itu tidak boleh dilakukan. Ya, kita harus memastikan supaya kita benar-benar dah terkeluar daripada keadaan berbahaya. Maka amalan-amalan semasa PKP, post PKP kita kena buat mental preparation sekarang. Gaya hidup kita yang disebut sebagai new normal harus menjadi satu way of life. Ya, soal jaga kebersihan, soal jaga social distancing,
soal penganjuran event yang biasanya daripada kenduri kenara sampailah kepada international conferences misalnya, kita harus mula merancang dalam bentuk dan suasana yang baru. Pengurusan bandar pun begitu juga. Kalau dulu boleh ada pasar-pasar yang bersesak-sesak, boleh ada bazar-bazar, boleh ada perniagaan-perniagaan yang tidak begitu terkawal, ataupun peniaga-peniaga yang tidak dipastikan tahap kesihatan mereka. Ini juga new normal yang mana mereka terpaksa melalui proses-proses yang lain. Sebab itu, sekarang ini persiapan untuk kita menyiapkan SOP baru, so to speak SOP, ataupun standard operating procedure yang baru, hendaklah kita menerimanya. Kerana itu saja jalan, way forward untuk kita memastikan masa depan kita adalah lebih baik dan lebih terjamin. Dan ini terbawalah sampai kepada peringkat perkara yang lebih besar, misalnya dalam aspek merancang bandar misalnya. Ya. Kalau macam saya pergi ke setengah rumah PPR, rumahnya hanya luas 450 kaki persegi, hanya satu bilik. Ini sebagai contoh. Ya. Kemudian family itu duduk di situ sampai 20 tahun, 30 tahun. Daripada 4 orang dah jadi 8 orang misalnya. Sudah tentulah situasi seperti itu tidak kondusif bagi bandar Kuala Lumpur. Jadi aspek perancangan yang seperti itu pun harus dilihat supaya kita dapat membentuk satu kehidupan yang lebih baik untuk masa akan datang. Jadi semua pihak, semua orang harus tengok kepada sektor masing-masing, segmen masing-masing dan membuat persiapan terhadap apa yang kita sebutkan sebagai new normal dan memerlukan kita menyusun perancangan, gerak kerja, aktiviti dengan cara-cara yang baru. Jangan bayangkan bila dah habis nak balik semula. Sebenarnya kita tidak mungkin boleh balik semula pada keadaan yang biasa, yang kita anggap biasa dulu. Kita harus ambil ini sebagai satu peluang, satu kesempatan untuk memulakan kaedah-kaedah yang lebih baru. Ya, cabaran untuk mencari exit strategi yang berkesan ya. Dan juga Ramadan ni moga-moga ada tarbiyah untuk kita memperbarui mungkin tekad, mentaliti, kerohanian semua agar dapat kita adaptasi dengan segala perubahan. Terima kasih tak sehingga untuk Yang Berhormat Tan Sri Tun Benna Anwar Musa, Menteri Persekutuan yang berkongsi pelbagai aspek yang cukup penting dalam kita menempuhi cabaran wabak COVID-19. Terima kasih. Terima kasih.